Baik, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk waktu ini di segmen kedua. Sebelum itu, saya nak tunjukkan kepada anda mungkin ada yang terlepas jugalah berkaitan dengan laporan harian pemberian dos pertama dan juga dos kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Kalau boleh saya tunjuk di iPad saya ini, kalau sehingga 13 April 2021, jumlah besarnya adalah sebanyak 1,50,138. Ini merangkumi dua dos, iaitu jumlah dos pertama dan juga jumlah dos yang kedua. Yang anda boleh saksikan kalau di atas yang warna hijau sedikit cerah itu adalah jumlah dos yang pertama. Kalau keseluruhannya adalah 632,668 dos pertama. Manakala bagi jumlah dos kedua, kalau warna hijau yang sedikit gelap itu adalah 417,470. Kalau diikutkan perbandingan negeri dan juga negeri yang lain, sudah tentu kita melihat kepada angka paling tinggi adalah Selangor. Bagi pemberian jumlah dos pertama adalah 86,577, manakala bagi pemberian dos kedua 57,664. Negeri-negeri lain yang mencatatkan angka bagi pemberian dos pertama dan dos kedua tinggi juga seperti Sarawak. Sarawak mencatatkan jumlah dos pertama 65,582 dos, bagi pemberian dos kedua adalah 32,657. Sebelahnya iaitu Sabah 54,817 bagi dos pertama, bagi dos kedua 42,344. Jadi dah alang-alang kita cakap pasal Sabah ni, saya nak terus bersama dengan rakan wakil Esro Awani di Hala Ahad, Datuk Zulhafiz Brahim, yang mana kalau diikutkan ada satu cerita yang dibuat oleh Zulhafiz. Antaranya kalau kita melihat kepada pelbagai cara orang ramai ataupun peniaga-peniaga pada ketika ini untuk mencari sumber pendapatan, dan kita melihat pada satu kisah yang dilakukan ataupun ditepung bual oleh Zulhafiz, khususnya seorang peniaga di Lahad Datu yang mana namanya Muhammad Saiful Nizam, yang mana beliau kalau diikutkan lebih pada setahun, mungkin 2 atau 3 tahun telah pun meniaga nasi lemak harganya kekal RM1. Ini antara lain kalau saya difahamkan, peniaga ini hanya untuk membantu dalam tempoh pandemik meringankan beban orang ramai. Dan juga kalau kita tak tahulah cerita dengan lebih lanjut, kita terus bersama dengan Zulhafiz Brahim. Zulhafiz, kongsikanlah sedikit cerita tentang peniaga ni, apa inisiatif yang dilakukan. Kita tahu di Sabah tiada kebenaran untuk bazar Ramadan dibuka, tetapi tadi sebelum rehat tadi dikongsikan juga bazar Ramadan tidak boleh dibuka, tetapi peniaga-peniaga boleh menjalankan aktiviti perniagaan mereka sama ada di hadapan rumah ataupun SCOD. Boleh kongsikan sedikit kisah berkenaan dengan peniaga Muhammad Saiful Nizam ini? Okey, masih Fauzi di rakan tugas di kita. Hari ini saya buat tinjauan ke rumah Saiful untuk membuat sedikit cerita lah tentang dia masa kesannya PKP ini. Dan hari ini dia membuat 120 bungkus nasi lemak RM1. Dan oleh itu saya tengoklah mana cara dia proses dia punya nasi lemak, dan cerita-cerita sedikitlah background dia. Sebelum ni dia bekerja di klinik swasta di Tawau, dan dia sekarang mencuba inisiatif barulah untuk berniaga nasi lemak ni. Itu perubahan yang berlaku dalam kerjaya hidup bagi Encik Nizam ini. Tapi dalam masa yang sama, untuk kali ini bagi peniaga-peniaga, mereka perlu meneruskan dan juga kelangsungan perniagaan. Mungkin untuk waktu ini, sebelum saya nak terus tanyakan kepada Zulhafiz, kita dengarkan sedikit daripada peniaga ini, Encik Saiful Nizam, berkaitan dengan bagaimana beliau sendiri memulakan bisnes menjual ataupun perniagaan menjual nasi lemak dengan harga RM1 ini saja. Bisnes nasi lemak RM1 ni, saya kerja di salah satu klinik swasta yang bertempat di Tawau. Okey, klinik pakar Tawau, dan selepas tu saya berpindah ke Lahad Datu lah untuk ambil inisiatif untuk memulakan bisnes baru ni lah, nasi lemak RM1. Okey, dalam masa yang sama saya berniaga nasi lemak ni bertujuan untuk memudahkan para customer ataupun para pelanggan yang membeli sambil beramal, ataupun memudahkan budak-budak sekolah ataupun yang mahu
membeli barang-barang yang orang bilang boleh meringankan lagi diorang punya beban. Di samping boleh memuaskan lagi diorang, jadi saya hidangkan dengan perniagaan nasi lemak RM1 ni lah. Dalam masa yang sama saya juga pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Zulhafiz, kalau saya nak tanya tentang kualitinya, mungkin untuk hari ini tak dapatlah nak merasakan sebab kita masih lagi berpuasa untuk waktu ini. Tetapi mungkin boleh dikongsikan di mana sebenarnya lokasi-lokasi tadi disebutkan Zulhafiz sendiri turut mengikut langkah ataupun COD ini dihantar sendiri oleh peniaga Nur Saiful Nizam ni. Mungkin boleh dikongsikan lokasi dan di mana sebenarnya sasaran bagi perniagaan nasi lemak RM1 ni? Tempahan dia kawasan Ladatuk, dan tadi saya mengikut dia pergi COD, dan ada beberapa tempat dia pergi seperti rumah jiran-jiran yang terdekat, dan kedua dia pergi hospital, yang ketiga dia pergi ke tempat tempahan yang lain seperti customer tetap, customer yang selalu order dia setiap hari untuk jual balik. Itulah. Zulhafiz, mungkin boleh dikongsikan Saiful Nizam antara peniaga ataupun mereka usahawan yang terlibat dalam industri perniagaan secara khususnya. Kita melihat kepada setahun lebih pada pandemik ini, untuk bulan Ramadan, untuk puasa pada kali ini pun bagi peniaga-peniaga tidak dapatlah menyertai bazar Ramadan pada tahun ini. Tetapi untuk waktu ini, apa lagi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga seperti seperti Saiful Nizam ini, khususnya di Lahad Datu? Kesan-kesan kepada peniaga memang tidak dibenarkan untuk membuka bazar. Jadi mereka menggunakan sosial media untuk mempromosikan barangan mereka dan jualan-jualan mereka untuk membuat pengantaran dalam masa petang. Esoknya ataupun malam ni diorang tempah, esok akan dihantar ke rumah pelanggan. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh peniaga-peniaga ni untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka? Mungkin selain pada kita bercerita tentang dana dan juga bantuan kewangan, apa jenis lagi bantuan-bantuan yang mereka perlukan? Mungkin sokongan, jenis perniagaan, jenis yang bagaimana, sokongan apa yang mereka perlukan? Mungkin untuk di sini mungkin mereka perlukan kelonggaran lah untuk membuka bazar, sebab di sini ramai yang terjejas dan mereka pun memerlukan keperluan harian juga lah untuk hidup. Jadi harapkan kerajaan boleh membantu mereka lah untuk kelonggaran ini. Okey Zulhafiz, kita tinggal lebih kurang dalam 1-2 minit yang akhir ni. Mungkin Zulhafiz boleh kongsikan kepada kami, selain pada kita melihat kepada cerita kisah peniaga Muhammad Saiful Nizam yang menjual nasi lemak RM1 ini, kita melihat kepada pelaksanaan perintah PKP, khususnya di Lahad Datu PKPD. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini bagaimana kadar pematuhan orang ramai dan juga masyarakat khususnya di Lahad Datu, dalam mana kita melihat kepada pematuhan SOP secara khususnya. Pematuhan SOP sini dalam keadaan baik, dan kita lihat juga saya buat tinjauan tadi ke bandar dan kawasan-kawasan yang lain, agak berkurangan, mungkin tidak terlalu sibuk hari ini, jadi mereka pun stay at home lah gitu. Seperti itu. Okey, baik. Terima kasih kepada Zulhafiz Ibrahim. Zulhafiz adalah Wakil Esro Awani di Lahad Datu secara khususnya, berkongsi tentang kisah seorang peniaga Muhammad Saiful Nizam yang menjual nasi lemak pada harga RM1. Ini antara lain bagi membantu orang ramai untuk mendapatkan nasi lemak dengan kadar dan kos yang lebih murah. Terima kasih kepada Zulhafiz atas perkongsian cerita itu. Saya kira itu saja untuk waktu ini, cerita di Subarit Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.